Okay, so hari ni kita akan fokus more towards fundamental. Okay, so fundamental basically means ekonomi tertentu, ekonomi untuk negara tertentu lah. Kita nak kena tahu apa yang menggerakkan ekonomi negara tersebut. Okay, so bila kita tahu apa yang menggerakkan ekonomi dia, maka kita akan tahu adakah ekonomi dia tengah bagus atau tidak. Okay, so tadi tu kita come back to the question, kenapa gol, apakah yang berlaku kepada gol hari ini? Dan adakah dia hanya retracement atau mungkin ini adalah full reversal? Okay, so sekejap saya zoom in balik. So pada pagi tadi ramai yang excited membeli gol dari bawah. Asyik buy, tiba buy ke atas, tiba dia jatuh. Okay, so what happened today is more towards profit taking. Bermaksud orang dah start tutup position. Bila kamu dengar istilah profit taking, bermaksud orang tengah tutup position. Okay, so secara basic bila kamu trading, okay, market ni dia bergerak ikut supply and demand. Bermaksud lagi ramai orang buy, market akan naik. Bila orang ramai sell, market akan turun. Simple as that lah. Okay, cuma kita tak tahu berapa ramai yang tengah buy, berapa ramai yang tengah sell at that moment itself lah. Pada masa tersebut kita tak akan tahu sebab dia punya peserta terlalu ramai. Dan dia punya pusat untuk kawal tu dia satu dunia lah. Dia overall dekat semua tempat. Okay, kalau ada satu saja pusat nak kawal, loading lambat lah. Okay, setiap kali kita nak masuk dan tutup position akan jadi lambat. Okay, so that's why kita menggunakan liquidity provider untuk menolong kita. Betul, tak ada news. Tadi tu tak ada news. Tetapi, okay. Trading ni, sekejap saya buka slide. Trading ni dia ada beberapa cara. Macam kita punya ni, kita adalah trade secara, kita panggil spot market. Bermaksud kita trade secara on the spot. Okay, maksud on the spot tu, okay ni. Bermaksud on the spot tu, kita nak buy, okay, kita akan beli harga sekarang. Kita nak sell, kita jual pada harga sekarang. Harga semasa. Okay. Tetapi dia ada beberapa cara lain juga untuk trading. Okay. Slide dia. Saya share slide dia sementara ni. Okay. So, cara-cara lain tu dia akan ada impact kepada market jugalah. Okay. Ini dia. Okay. So, different way to trade forex. Okay. So, antara cara dia adalah futures. Okay, di mana kita booking harga untuk masa hadapan. Okay. Lain sikit. Okay, so lagi satu ni options. Okay, so options ni dia seronok. Dia seronok sikit sebab dia memberi kita pilihan. Bermaksud kalau kamu tekan buy tu, okay, dia tak bermaksud position tu akan terus masuk. Kamu macam boleh hold position tu. Boleh share slide, boleh nanti minta dalam group. Nanti saya bagi dalam group. Okay, so options trading ni, dia kalau kamu tekan buy atau kamu tekan sell, dia takkan buka on the spot. Kamu cakap, okay, saya berniat nak membeli gold pada harga, saya berniat nak beli gold. Okay, letak niat je. Position tu tak buka. Okay, so kalau contoh, let's say kamu cakap kamu nak buy, lepas tu harga tu naik. Okay, so kamu diberi pilihan untuk buka position tersebut pada waktu kamu buka niat tadi. So kalau macam contoh sekarang harga dah 1900 contohnya. Okay. Masa kamu cakap nak buka tu adalah pada harga 1800. Kamu boleh buka tiba-tiba position tersebut. Dan position tiba-tiba keluar. Muncul, kamu dapat untung $100. Okay, kalau let's say contoh kamu masuk sell, market naik contohnya. Kamu cakap, position ni saya tak nak, saya nak cancel position tersebut. Di options trading kamu boleh buat begitu. Okay, so maksud dia sini dia obligation. Ni perkataan dia, obligation. Position tu kamu boleh tak wajib dibuka. Melainkan kamu nak dibuka position tersebut. Okay, so options ni
bila trade di options, dia akan ada masa cut off, kita panggil. Okay, cut. Maksudnya ada waktu potong tu lah. Okay, maksud kalau kamu ada order yang belum activate, dia akan ada satu masa tu untuk tutup semua position. Okay, so untuk gold, cut off dia pada hari ini. Ramai terlupa bahagian tu. Okay, so siapa-siapa yang dah order, dah tengah buat profit, yang dah salah order, hari ni mereka semua kena tutup position options mereka. Okay, so bila tutup position, okay. So saya masuk balik kepada chat. Bila dapat bahagian ni faham Okay. Bila kita tutup position, bermaksud kalau contohnya ramai-ramai nak tutup buy. Okay, so apa yang terjadi pada market? Apabila ramai-ramai tutup buy position, harga tu akan turun ke bawah. Sebab dia nak kena cari balik buy yang tadi tu. Sebab dah tak ada orang buy ke atas. Harga tu akan turun. Siapa nak buy tu tak ada orang. Siapa nak buy tak ada. Siapa nak buy lagi tak ada. Siapa nak buy? Siapa nak buy? Dia sampai satu tahap tu, okay, saya nak buy kat sini. Okay, dia akan berhenti. Harga tu berhenti. Okay, ada orang buy. Okay, dia naik sikit. Ada orang buy lagi. Okay, naik lagi sikit. Harga bergerak mengikut supply and demand. Bermaksud berapa ramai orang buy dan sell. Okay, dia based pada story. Okay, so kamu kena tahulah story dia macam mana. Okay, so kalau macam kat gold tadi tu, right? So sebab expiration tu hari ini 28 hari bulan, maka mereka kena tutup position sebelum malam inilah, sebelum New York tutup. So semua orang kelang kabut tutup position. Sama yang lebih kurang sama berlaku masa a few months back yang dekat oil tu. Okay, oil turun jadi negatif kan? Okay, yang itu untuk futures. Di mana futures tu bukannya harga tu jadi negatif. Okay, untuk options trading dia sebulan sekali. Abang Jaril dah masuk. Okay, so untuk options trading, okay, options dia akan sebulan sekali lah. Okay, macam futures tak silap saya dia 3 bulan sekali. Yang kita trade adalah spot forex. Okay, kita trade spot bermaksud on the spot lah. Kita buy dan sell pada harga semasa. Okay, tetapi semua semua player kat dalam ni, 4 group ni, semua trade pada market yang sama, maksud harga market yang sama lah. So siapa-siapa saja yang berada di tempat-tempat ni boleh mengefek keadaan harga semasa. Nampak kurus dia efek kamera tu nampak kurus. Okay, so jangan risau, jangan panik. Okay, so apa yang berlaku tadi tu hari ni adalah perkara yang normal, di mana kita menutup position tersebut, dan bila kita tutup position, market akan turun untuk mencari buy baru. So apabila kita dah dapat harga bawah, maksud kita dapat peluang membeli lagi sekali pada harga yang lebih murah sedikit. Saya lepas turun kat 1910 tu, dia naik balik sebab orang dah start membeli balik kat harga sini. So ada kemungkinan di mana jika hari ini market boleh tembus high pagi tadi, okay, jika boleh tembus, maka baru dah nampak market tu sambung uptrend dia. Jika tidak, tak nampak lagi lah. So kita tengah berharap dekat sini. Sekarang ni kita berada di tengah-tengah jalan. Harga tengah-tengah ni. So sekarang ni kita baru di separuh, sebab ni this is open price hari ni. So sekarang ni harga tu berhenti kat sini. So kita risau, adakah seller nak menjual pada harga yang tinggi sedikit, nak jatuhkan lagi, atau adakah buyer boleh patah naikkan balik. Okay, so dua-dua kita tak tahu lagi. Dia dua-dua arah. So benda ni masih interesting lagi lah. Okay. Sekejap, saya baca komen. Ni. Kat mana nak trade option? Orang biasa tak boleh trade option. Orang biasa tak boleh trade option sebab untuk trade option minimum deposit adalah lebih kurang dalam 100,000 USD, 100,000. Sebab margin kiraan dia berbeza sedikit. Sebab diorang boleh cancel order, so diorang punya margin lagi tinggi lah.
Okay, kalau tembus 2,000 sambung bacot je. Kalau ada chance untuk break 2000 ada chance boleh naik lagi lah. Jadi kalau equity cukup memang tak MC floating. Jangan layer lah tu je. Nak trade jangan layer sangat. Nak layer jauh-jauh sikit. Okay, so kalau let's say kamu ada dalam group dan kamu tengok balik gambar yang saya letak tadi tu, nanti jap, nampak tak? Apalah, nanti saya letak. Kamu boleh nampak dekat gambar expiration tu harga-harga dia. So kamu tahu macam mana orang options trading dia trade harga apa. Okay, so untuk minggu ini kita ada FOMC. Okay, so FOMC pada hari Khamis 2 pagi Khamis. Okay, 2 pagi jangan 2, bukan 2 petang. Okay, 2 pagi hari Khamis masuk malam Rabu lah. Rabu malam Khamis pukul 2. Okay, bermaksud besok last day hari Rabu untuk trade secara normal. Kemudian hari Khamis tu berjaga-jaga lah. Okay, so FOMC ni kita akan nak tengok adakah USD boleh kukuh balik atau tidak. Okay, sebab sekarang ni dia orang agak lemah sedikit. Okay, USD dia tunjukkan. This is USD lah. Okay, so USD boleh nampak dia tengah berada di dalam keadaan yang sangat melemahkan. Okay, so banyak benda yang menjatuhkan dia lah. Okay, hari itu adalah sebab interest rate dia orang tak nak naikkan lagi. Okay, so bila tak naik interest rate, bila kadar bunga tak naik, bermaksud bank negara lah, bank negara menganggap ekonomi negara susah nak pulih lagi. So dia tak naikkan lagi interest rate lah. Okay, dia tidak menarik perhatian investor lagi. Right, so itu menjadi salah satu sign di mana USD tengah lemah. Okay, so satu lagi adalah di mana US dengan China tengah bergaduh. Okay, macam biasalah setiap bulan ada je orang berdua nak gaduh. Okay, so kali ini gaduhnya agak serius sikit di mana mereka memaksa penutupan embassy masing-masing. US embassy dekat China kena tutup, China embassy kat US kena tutup. Dah halau orang dia. Okay, so diplomat tu tengah stres nak keluar macam mana. Agak COVID ni berkaitan tak dengan goal ni cikgu. Okay, so COVID kejap lagi saya cerita. Ada kaitan sikit. Ada sikit lah. Okay, so sekarang ni keadaan tidak menyebelahi US. Okay, so itu sebab besok sangatlah penting untuk kita nak tahu apakah bank negara US nak buat untuk mengukuhkan ekonomi dia dari segi internal. Okay, dari segi internal tu bermaksud dari segi dalaman saja. External tu kita perlukan investor. Kalau secara eksternal dia akan naikkan interest rate lah. Okay, so tapi kali ni diorang cakap diorang takkan naikkan interest rate sampai hujung tahun. Okay, bermaksud diorang tidak mereka masih belum bersedia untuk mengambil duit investor. Bermaksud ekonomi masih belum kukuh lagi lah. So sekarang ni macam mana diorang tengah fikirkan macam mana nak mengukuhkan balik ekonomi. Sebab sekarang ni dekat sana, okay, macam kita bantuan sara hidup tu kan, okay, diorang dapat setiap minggu, okay, $600 setiap minggu kepada yang tidak bekerja, kepada orang-orang yang terefek dengan COVID. Sonok tak sonok, seminggu dapat 600 goyang kaki. Okay, so apabila rakyat dia mendapat duit 600 tu, yang mana yang diberhentikan kerja terus jadi malas nak cari kerja. So itu menjadi backfire lah ataupun kena balik dekat kerajaan. So bila kerajaan bagi duit, orang-orang ni semua jadi malas. Seminggu 600, siapa nak bagi? Tak cek kerja lah. Collect je. Tu ambil tu bantuan sara hidup tu. So diorang punya sangat-sangat tinggi, $600 seminggu. Okay. So untuk bulan depan ni, so mungkin mereka akan tahu, mereka akan tukar kepada mungkin $200, tak silap saya lah, $200 akan tukar kepada $200 untuk memaksa orang-orang ni mencari kerja. $200 tu macam cukup-cukup makan je lah. Okay.
macam mana kita boleh tahu cut off currency options? Sama juga macam tadi tu. Okay. Kalau nak cari, boleh cari dekat sini. Boleh gunakan website ni lah, Bachat. Okay. So, gunakan website Bachat ni, boleh tengok bila masa yang diorang punya tu. Kalau let's say saya nak tengok kat gold tadi tu, kita akan nampak lah dia punya waktu-waktu dia tu. Okay, mana tadi? Option. So, semua ada kat sini, tepi ni ada. Okay, option prices. Kita nampak lah apa tu, alamak. Tak boleh nampak. Cari link ni lah senang. Link tadi. Okay, so yang gini yang dia punya untuk gold punya. Nanti kita sign up. Okay, so ni untuk gold punya. Dan dia tunjuk lah expiration berapa hari lagi nak tinggal sebelum expired. So expirednya hari ini. Okay. So kena ingat US kira dia punya tarikh dia terbalik kat kalender dia. Dia bulan dahulu kemudian hari. Terbalik sikit Okay. So boleh nampak lah dia punya expiration tu adalah pada hari ini. So kalau nak tukar yang lain, tukar je lah currency ke apa ke nak tengok. Gunakan website Bachat ni. Okay, boleh guna kat sini lah. Right, so kalau perasan yang dekat sini, okay, boleh nampak lah harga-harga dia. Diorang suka trade setiap 50 pip. Harga semua setiap 50 pip. Okay, so itu antara hint-hint yang kalau kamu nak tengok trading, nak tengok market punya pergerakan, boleh nampak situ lah. Okay, so ni dia punya open interest, dia volume, berapa ramai masuk. Okay, so ini sebab options, dia terkawal. Bermaksud, dikawal selia secara pusat. So, kita boleh nampak lah berapa banyak position. Dia bukan macam spot market. Spot market terlalu besar. Okay, dia satu dunia. Okay, so yang tadi soalan COVID tadi. So, agak COVID berkaitan tak dengan gold? Okay, so secara spesifiknya tidak. Secara spesifiknya tidak, tetapi bila kita cerita pasal investment secara global ataupun investment secara satu dunia, kebanyakan investor akan mencari USD dahulu. USD akan menjadi investment pertama. So apabila USD jatuh macam ni sekarang ni, keadaan sekarang ni USD tengah lemah. Investor dah tak nak invest dekat USD lagi dah. So dia akan cari alternatif lain. So alternatif yang seterusnya adalah gold. Sebab gold adalah safe haven. Sebab dia pun secara logik bila USD lemah, gold akan menaik. So, sangat cantik dia punya transition. Dia akan berubah daripada invest kat USD, dia invest kat gold. Dah senang. So, apabila gold dah terlalu mahal, maksud kita asyik buy bagi makin tinggi. So, orang kat atas, bila harga kat atas ni, orang macam alamak, tak mampu nak beli lagi Apa yang dia buat? Dia akan membeli yen pula. Itu sebab UJ asyik turun. Yen pun adalah antara currency yang sangat bernilai sebab dia susah nak susut nilai. Yen ni sangat-sangat kita panggil sebagai safe haven lah. Bermaksud safe haven tu, jikalau berlaku apa-apa di negara sendiri, kita akan invest duit negara ke yen ataupun gold lah. Kita start kat gold dahulu. So apabila gold terlalu mahal, kita akan invest dekat yen. Kita akan invest kat yen dan kita akan invest dekat Switzerland franc. Itu chef turun. Sebab Switzerland franc menjadi pilihan investment apabila USD dah tak laku. So silver pula, silver, masalah dengan silver ni, dia belum menjadi dia belum menjadi benda yang nak pupus. Dia belum pupus lagi. Macam gold tu dia barang yang hampir nak pupus. Tapi silver ni tak.
Dia bukan barang yang hampir nak pupus, tetapi dia boleh menjadi adik gold yang sangat baik lah. Bermaksud jika gold turun, dia pun ikut turun. Salah satu faktor dia adalah sebab dia pun harga dia adalah dalam USD. Okay, so bila USD lemah, gold naik, silver pun naik. Bila USD kuat, gold turun, silver pun turun sekali. Dia akan ikut saja abang gold dia. Okay, cuma pergerakan dia tak begitu tak begitu besar lah. Kalau contoh, let's say hari ni gold tadi tu daripada saya ambil shadow ke shadow lah, daripada atas sampai ke bawah kan. Okay, 750 pip lebih kurang. 750 pip, sangat meriah. Cuba tadi kat silver. Okay, dapatlah 400 pip. Okay, dia akan lebih kurang separuh lah dia punya interest, sebab dia belum menjadi, kita panggil itu scarce commodities. Maknanya commodities yang sukar digali lagi. Okay, so dia jadi mahal. Okay, kenapa yen kuat sangat? Mengapa kita anggap yen sebagai safe haven? Okay. Okay, so yen ni, cerita yen dia. Okay, so kalau kamu okay, yen ni dia adalah antara currency yang paling selamat. Dia tak kukuh, dia selamat. Currency yang selamat di dunia. Okay. So antara currency yang selamat di dunia, bermaksud dia tak kuat. Dia tak menjadi pilihan investor. Tapi jika berlaku sesuatu kepada US, kita akan kita akan parkingkan duit kita dekat yen. Untuk tunggu sementara USD pulih balik. Kalau kita contoh, let's say kita investor, kita tengok USD tengah lemah. Okay, kita invest kat euro, kita pun jadi takut, euro stable ke tak stable ke, boleh ke tidak ke. Sebab kita tengah mencari tempat nak parking duit kita, investment kita. So selalunya kita akan parking dekat yen. Okay, so yen ni dia special case. Kalau macam contoh USD ataupun Malaysia lah, senang cerita Malaysia, kita punya bank interest rate kita adalah positif. Okay, bermaksud bila kita buat pinjaman, kita kena membayar bunga interest. Okay, untuk dekat okay, so kita bayar interest lah. Biasanya kita akan bayar interest. So kadang-kadang macam credit card membuat pilihan di mana bila kita membeli barang guna credit card, kita akan ada zero interest. Okay kan, itu benda biasa kita tengok, zero interest, di mana kita hanya perlu bayar bulanan sahaja. Okay, tetapi di yen dia special. Dia bukannya positive interest ataupun zero interest, tapi dia adalah negative interest. Nampak tak? Dia negative interest, di mana jikalau saya membuat pinjaman dekat bank Jepun, okay, bulanan saya tak ada bunga. Itu satu, bulanan tak ada bunga. Kemudian bulanan saya menjadi murah sebab interest saya negatif. Nampak? Kalau contoh, let's say, kalau contoh kita buat pinjaman kat Malaysia, okay, bulanan saya contoh RM1,000, okay, bunga saya mungkin RM100 contohlah. So saya kena bayar RM1,100. Okay, simple. Right? Sebab ada bunga. Kalau let's say kat Jepun, okay, contoh barang tu saya bulanan saya RM1,000, okay. So interest tu sama juga lah, ada kiraan interest juga RM100, tetapi RM100 tu adalah negatif. Di mana so RM100 tu saya tolak, so saya punya bulanan hanyalah RM900 sahaja. Nampak? Tadi tu kalau kat Malaysia saya kena bayar RM1,100. Tapi kalau di Jepun saya hanya perlu bayar RM900 untuk pinjaman yang sama. Sebab dekat Jepun kita menggunakan negative interest rate. So dia sangatlah berbeza. Okay, dekat dunia ni tak banyak. Ada dalam yang utama ada 3 negara yang menggunakan negative interest rate lah. So Jepun, Sweden, okay, Sweden dan Norway. Okay, 3 ni lah. Tu sebab negara orang aman dan makmur. Tak ada interest, tak ada kadar bunga, tak ada riba. Okay, so diorang menggunakan negative interest rate. Nampak tak special yen? Okay, faham tak? Boleh dapat tangkap yen tu kenapa dia menjadi special. Okay, macam beli barang kat Kelantan, lebih kurang macam beli barang kat Kelantan, sebab Kelantan barang murah kan. Okay,
Tapi itu barang yang murah. Tapi kat sini negara tu nilai duit dia murah, dia lain. Dia bukannya sebab satu bahagian tu saja, sebab dia satu jemput je lah. Okay? Interest rate dia negatif, dia terbalik. Interest rate dia terbalik. Okay, sebab siapa yang ada selalu buat pinjaman, ada monthly payment, kamu tahulah kamu ada bayar pokok, kamu ada bayar bunga. Bunga tu sebab kita pinjam dekat bank kan. So itu bunga tu adalah cost kepada kita lah. Kita bayar lebih kat situ. So tapi kalau kamu berada di Jepun, bunga tak ada, pokok kamu jadi lagi kecil. Tak rugi ke bank Jepun? Okay, soalan yang bagus. Itu saya tunggu soalan tu. Tak rugi ke bank Jepun? Okay. So kenapa Jepun berani buat negative interest rate? Okay. So benda tu bermula apabila yen Jepun ni sebenarnya Central Bank Jepun tu, okay, dia punya duit terlalu banyak. Bermaksud investor terlalu ramai. Investor asyik masuk je. Nak invest mana? Dia masuk yen lah. Invest mana? Yen, yen, yen. Senang cerita kita semua orang masuk yen. Okay. So bila semua orang masuk kat yen, negara dia jadi pening. Banyak pula investor masuk. Sebab apabila investor masuk, kadar bunga tu akan menaik. So dia jadi bahaya di mana kita tak nak kadar bunga tu makin menaik. Ni sebelum negative interest rate tu lah. Okay? So bila investor masuk, kadar bunga naik sebab ekonomi menjadi bagus. Okay? Sebab kenapa investor invest kat negara kita? Sebab ada bunga. Diinvest, dia dapat bunga interest. Okay? So untuk Jepun, dia dah tak nak investor masuk lagi dah. Dah fed up. So apa dia buat? Dia buat negative interest rate. Di mana bila kita invest, alamak, dapat kurang lah. So kita takkan invest balik kat dia lagi dah. Sebab dia nak turunkan dia nak stablekan balik lah dia punya kadar exchange rate dia. Exchange rate dia terlalu jauh sangat. So sekarang ni dia tengah turunkan kadar kat situ. Okay. So tetapi sekarang ni menjadi masalah apabila harga barang menjadi mahal. Kat sana maksud cost of living dekat Jepun sangatlah tinggi. Okay, sebab itu tak ada orang tinggal kat Tokyo. Untuk orang kaya, betul-betul kaya tinggal kat Tokyo. Orang lain semua tinggal kat kampung. Mana-mana ada train, okay, asalkan ada train tak ada masalah. Kerja kat Tokyo. Macam kita kerja kat KL tapi duduk kat Melaka. Yang penting train ada. Tapi kalau kat Malaysia kita buat macam tu tak lepas lah. Dari Melaka nak sampai ke Malaysia, nak sampai ke KL tengah hari baru sampai. Tapi di Jepun sebab train dia sangat bagus lah. Betul, dia tak nak orang simpan duit dalam bank dia. Okay. Gempa bumi banyak kat Jepun kan, itu pun dia boleh tahan. Nampak tak? Faham? Okay, kamu dah nampak tangkap situ. Gempa bumi kat Jepun, bila dia gempa bumi, dia tak pernah minta pertolongan dengan mana-mana negara. Perasan tak? Cuba cek balik semua tsunami ke, gempa bumi ke, apa tu, apa, gunung berapi ke, cuba cek. Ada tak pernah dia minta tolongan negara luar? Tak pernah. Sebab apa? Duit dia memang banyak. Dia tak heran. Semalam tsunami, hari ni settle. Semalam jalan berlobang, hari ni dah jalan baru. Kalau kat Malaysia, kat KL, semalam jalan berlobang, tahun depan jalan tu masih lagi berlobang. Efficiency. Okay. Sekarang duit fiat ini bersandar pada gold lagi tak cikgu? Andai kata ekonomi tak okey disebab COVID macam terjadi pada market. Okay. Fiat money masih bersandar kepada gold, okay, tetapi dia bersandar kepada kuantiti gold setiap negara. Bermaksud kalau kita nak negara kita punya duit kukuh, kita kena beli physical gold dan simpan. Bank negara lah, bank negara kena buat. Okay, sebab nilai duit kita akan base pada simpanan gold kita punya gold reserve kita panggil. So antara yang paling tinggi US, Russia, Jepun. Okay, so diorang ni banyak simpan gold. So itu antara tindakan yang sangat-sangat proaktif lah, bijak untuk mereka sebab duit dia banyak, tak tahu nak buat apa. Okay, kita simpan gold, kita beli gold. Okay. So kalau apa-apa terjadi kat negara, contoh tiba-tiba negara tak cukup duit, so dia buat apa? Dia kan liquidate gold tersebut, jual balik gold. So dapat duit untuk cover balik. Okay. Right.
Ada soalan-soalan lagi? So untuk besok dan hari Khamis, standby. Maknanya sebab Khamis pagi tau, bukan Khamis waktu webinar. Kalau waktu webinar kita boleh bincang. Okay, so Khamis pagi pukul 2 tu, standby lah. Mungkin ada chance ada chance USD kukuh balik sebab dia dah terlalu lemah. Sangat-sangat lemah kat sini. So US pun tak nak tengok currency dia lemah. Okay, so dia pun nak currency dia kukuh balik. So kita akan tengok apakah stimulus dia lah yang dia akan bincangkan di hari Khamis pagi tersebut. Sebab kita pun takkan tahu lagi sampai Khamis pagi tu pukul 2 tu live baru kita akan nampak. Okay. So macam besok tu Rabu kan. Rabu dalam pukul 10 11 malam kita tu dialog dia akan dah keluar dululah. Okay. So dialog dia akan keluar dekat, sekejap saya tunjuk. Okay, kamu buka je FOMC ni. Okay, pergi kat latest release. Okay, dan kamu cek tarikh dia. Okay, cek tarikh dia lah. So yang ini 2020, 4 Januari, Februari, Mac, April, Jun, Julai. Okay. So Julai punya kat sini kan. Okay, so dia akan keluar kat sini, maknanya dia akan keluar dia. Dia akan keluar ini sebelum waktu pukul 2 tu. Kalau contoh kita punya waktu pukul 2 pagi, so yang ini mungkin akan keluar dalam pukul 10 malam atau 11 malam gitu atau 12 malam. Kalau rajin boleh buka dan baca dan dapat tahu jawapan USD nak pergi mana. Sebab mereka nak perlu macam kita lah, kita ada rancangan perangsang-perangsang negara kita kan, okey, apa tu, elektrik dimurahkan, okey, ada memorandum, so benda-benda macam tu US akan bentangkan. Dia nak tengok, kita nak tengok macam mana yang dia boleh pulihkan balik ekonomi dia base pada apa yang dia nak buat kat situ. Okay, itu maksud dia lah. Khamis malam tak boleh lah. Andoi, macam satu malam performance dia. So ada chance gold akan turun jikalau stimulus yang diberi tu memberangsangkan lah. Maksud stimulus-stimulus yang diberi tu menunjukkan positif untuk US recover, dan malam tu kamu akan nampak USD akan kukuh dan gold akan terjun lah. Okay, so kenapa movement yang besar ni pun, okay, hari ni punya besar sebab dia connected antara dua tadi tu lah. So maksud options tadi tu expiration, dan untuk besok FOMC di mana orang dah tak nak buy, orang tengah nak tunggu sell. So apabila dua-dua tu digabungkan pada hari yang sama, maka current gold tu drop sangat-sangatlah jauh, $60. So dalam 600 pip. So sangat-sangat besar. Kalau macam expiration biasa takkan nampak sangat efek. Sebab orang kena tutup position, dan memang ramai orang memang nak tutup position sekali. Maksud bukan hanya di options tapi mungkin di futures dan di spot sekali. Spot market. So semua orang memang tengah nak tutup position buy, dan kemudian nak tengok, nak biar market tu jalan sendiri dan nak tengok kat mana nak sell. Itu maksud dia lah. So itu efek dia sangat-sangat kuat tadi tu. Okay, ramai yang terkena. Okay. So, ada soalan lagi? Currency lain tak sempat cerita. Habis masa dah. So, tapi boleh je fokus. Tanya je. Banyak pula tanya Encik Jaril ni hari ni. Tanya sebulan sekali. Go ni kita nak baca pasal apa untuk trade? Takkan nak tengok news apa. Okay. Ni saya bagilah. Kalau nak guna, tak nak guna, tak apa. Cik, buat suara sedih. Okay, so ada dua website. Okay, so ada dua website lah nak tengok. Okay, so website yang ini, dua-dua ni dia memang fokus kat gold sahajalah. Okay, so yang pertama ni adalah Kitco. Okay. Macam Kitco ni kamu kena filter sedikit sebab dia banyak fokus kepada apa benda nama tu? Gold punya mining. Apa tu? Mining kat gold lah. So dia more kepada mining apa dalam bahasa Melayu?
menggali gold. Dia lebih kepada menggali. So gali macam ni maknanya nak tengok kat mana ada port baru nak gali. So dia orang more kepada fizikal lah. Tetapi fundamental dan technical analysis gold spot masih ada kat dalam ni. Jangan risau. Okay. So ni Kitco lah. So yang lagi satu ni USA Gold. Okay, so USA Gold ni kelebihan dia ialah dia macam dia tarik news dari tempat lain, dia letak kat website dia. So news tu pula yang dia tarik tu semua gold saja. So kamu just filter je lah. Macam ni mining tak payah baca. Pelombongan, tak payah pelombongan. Susah nak ingat pelombongan. Okay? So pelombongan tak payah baca. Kalau macam tak ingat baca. Okay, macam ni mungkin kamu baca. Okay, tengok apa yang news-news yang dikeluarkan tu, filter balik sendiri dan boleh baca. Sebab dia fokus memang cuma news goal saja. Dia 24 jam dia kan non-stop dia akan masuk feed. Okay. So yang dekat Kitco pula dia akan bias sedikit. Okay. Dia akan more kepada mining lah. Pelombongan. Okay. Tapi normal punya pun tak ada, boleh tengok, tak ada masalah. Melombong. Susah nak cakap, tak ingat dah. Okay, so untuk gold kat sinilah permulaan dia. Banyak lagi sebenarnya nak belajar untuk gold, tetapi kita tak galakkan sangat lagi lah sebab benda tu terlalu besar. Dan sebenarnya tak ada function pun kalau tahu terlalu banyak. Sebab kita macam contoh benda-benda yang seterusnya, macam kita nak tahu manufacturing emas, pelombongan emas kat mana, harga cost. Okay, so cost tu sangat penting. Cost of mining. Okay, so cost mining gold ni sangat penting dululah. Dulu dia penting sebab harga masa tu harga gold tengah murah. So nampak contoh. Cost dia 1,500. Bermaksud kalau dekat chat MT4 tu, kalau harga tu turun sampai 1,500, janganlah pula kamu tambah lauk nak sell. Okay. Tiba keluar lagu. Okay. Itu maksud dia sebab dulu harga rendah kan. So sekarang ni harga dah 1,900, dah tak pandang lah semua orang kat sini. So dulu kita akan pandang benda ni sebab kita nak tahu dekat mana yang gold boleh bounce balik. Maknanya menjadi support yang sangat-sangat kuat lah. Okay, so support yang sangat-sangat kuat. Okay, so nampak kat sini. Okay, pada harga 1,500. Tak tipu punya. 1,500 nampak. Dia turun, pak naik balik. Okay, so dulu dia 1,200. Mana 1,2 bawah lagi kat sini. 1,200. Bila harga cost tu dah menaik, okay, harga jualan pun tak boleh lah lagi rendah daripada cost. Rugilah. So nampak bila dia turun balik 1,500, dia naik, tak nak turun lagi dah. So ini antara benda yang dulu-dulu kita kena tahu. Itu je. Okay. Options ke, futures ke, spot ke, semua dalam market yang sama kan cikgu? Harga yang kita trade semua sama. Harga yang kita trade market kita tu semua sama. So siapa yang boleh impact lagi kuat, dia lah yang akan gerakkan market. Kalau kita tengok mining stock hijau, adakah gold spot juga akan hijau ikut sama ke? Okay, so kalau macam mining stock, kena tengok company yang besar-besar. Dia ada company dia. Kena tengok company yang mana. Dia kena tengok. Dia ada company dia. Semua saya dah lupa dah. Okay, so macam ni. Dia akan ada company tertentu. Kena tengok. Okay, macam ni lah. Okay. Nampak dia punya company dia. So, company tertentu saja yang kamu kena fokus on. Jangan semua company jenuh. Dah macam trade stock lah. Banyak sangat bagi masa kat situ. Okay, tengok yang penting-penting je. Kira harga ceiling lah. Harga ceiling. Okay, so untuk commodities, oil, gold, silver, platinum, okay, physical barang commodities ni, dia akan ada harga ceiling ataupun kita panggil harga proses dia lah, harga mining. Macam oil, contoh macam oil kita kena tahu harga dia berapa, okay, per barrel tu berapa harga dia, kita kena tahu supaya kita tidak ditipu. Okay, kejap saya cari mana.
WTI. Okay, so WTI hari tu teruk lah. Hari tu punya teruk. Nangis-nangis ni semua. Okay. Alright, so sebenarnya dia ada dua harga lah. Ni rahsia. Ini cerita orang. Okay. So jawab dia punya harga dia adalah 44 dan 22 per barrel. Satu tong tu, ini cost. Okay, so dia akan ada dua cost. Cost yang 22 ni, yang murah ni cost Saudi. Ataupun mana-mana tempat yang menggali di tanah. Onshore. Okay, kalau offshore, pelantar, okay, oil rig, okay, 44. Okay, so kamu boleh nampak lah apa yang berlaku. Okay, 44 je naik. 44 je naik balik. 44 je naik balik. So hari tu, ni COVID lah. Semua orang tak nak beli minyak lagi dah, COVID. Okay, so nampak tak dia turun kat mana? Dia turun 22, tuk dia naik balik. Okay, macam mana nak refer? Yang ini tak boleh refer. Tak boleh, ni rahsia negara. Harga oil ni susah nak refer sebab diorang hidden, diorang tak nak cerita. Sebab ni kita kantai, Petronas beli, Petronas apa, hasil Petronas 44, kita beli daripada dia banyak. Mahal. Kita marah. Okey, tapi ini harga minyak mentah, bukan minyak yang kita terus boleh letak dalam kereta ya, tak sama. Okey. Okey, betul. 22 dengan 44. Ingat dua tu saja. Okey. So kalau macam contoh macam Petronas, Shell, Petron apa semua tu, diorang punya harga adalah 44. Okey. 44. Alright. So kamu akan nampak lah apabila dia cecah aja, dia tembus je kat sini lah. Macam masa tahun 2000 apa ni, 2005, awal tahun 2016. Kalau kamu pasal ramai kawan kamu yang diberhentikan kerja dekat oil and gas, kamu dah tahu sebab dia apa. Sebab harga minyak turun lagi rendah daripada kos mereka. So, diorang tak boleh nak mampu nak tampung kos tersebut. Ni yang paling paling latest lah pada tahun 2000, awal tahun 2016, hujung tahun 2015. Kalau kamu ada kawan-kawan oil and gas yang kena pecat ke, kena VHS ke apa semua tu, ingat balik bila dia yang dikena. Okay, so sebab time ni lah yang market tu drop. Okay, right. So macam Saudi, diorang kuat. Masuk kuat ni ialah diorang tak kisah kalau harga tu turun, diorang akan still produce minyak tu. So minyak pula masalah minyak ni kita nak kena main dengan supplier dengan demand. Supplier dengan demand lah. Okay, sebab minyak nak kena gali dahulu. Dan lepas gali baru kita proses. Lepas proses baru kita jual. So yang proses je lah, tak kisah. Memang kalau macam Al Saudi dia proses murah, dia proses je lah. Proses je. Lepas tu bila nak apa tu? Bila nak gali. Saudi kan gali ni murah. So bila nak proses pula time tu sangkut. Tu sebab kita akan kira stok. Stok tahun bulan lepas berapa banyak, stok bulan ni berapa banyak. Okay, semua tu ada kat Forex Factory. Ada tak paling baru punya? Dia boleh nampak oil count. Yang US punya, lagi nampak oil count. Yang lepas-lepas punya senang. Okay, 5 minit lagi. Kalau siapa-siapa ada soalan, bolehlah tanya. Tak sempat nampak pula. Okay, so kalau nak tengok oil count tu, kiraan dia tu, boleh nampak kat US punya data lah. Dengan kita ada kiraan dia. Maksud, stok simpanan tak boleh terlalu tinggi, tak boleh rendah, tak apa. Jangan terlalu tinggi. Bila stok terlalu tinggi, tak ada orang, maknanya tak ada orang membeli. Bila tak ada orang membeli, harga sangkut lah. Harga jadi murah sebab dia kena jual, dia kena buang harga. Kita panggil tu buang harga. Okay? Tak ada pula. Tu sebab yang kita nampak yang bulan lepas tu lah. Di mana oil tu turun sangat-sangat jauh tu. Okay?
Itu kita panggil buang harga. Barang dah ada, tapi tak ada orang nak beli, kita buang harga. Ah, kita paksa, kita bagi ke orang tu, kita bagi dia duit sekali. Nah, ambil, kau ambil minyak aku, kau ambil duit. Yes, okay, Yogan. Good question actually, tapi tak ada masa, tak sempat. Okay, secara simple. Okay, Canada ni tempat proses minyak. Okay. Yang menggali tu is company daripada US. So sebab cost of dia orang punya oil rig tu sangat mahal. Okay, so diorang tak ada cost, tak ada duit nak buat refinery, penapisan tu. So penapisan dia akan pergi ke Canada. Okay, so Canada ambil can lah kat situ. Okay, so dia beli murah, dia beli murah sebab dia beli minyak mentah, dia beli murah, kemudian dia jual mahal balik. Sebab dah minyak dah proses. Cikgu slide cikgu ni sama ke dalam grup sana? Sama je, slide sama. Apa yang saya cerita je yang lain. Itu sebab saya akan buat recording. Supaya kamu boleh boleh baca, boleh dengar balik. Kita tak tekan apa pun slide. Langsung tak tekan. Okay, sebab fundamental nak cerita pasal slide, tak. Slide tu dia cerita apa yang kamu nak kena tahu tu je. Data apa nak kena tahu, economical news apa, interest rate, semua benda yang saya cerita tadi lah, inflasi, okay, interest rate naik, apa jadi, interest rate turun, apa jadi. Tapi benda yang berlaku on the spot, berlaku sekarang ni, dia tak ada kat sini sebab benda tu akan sentiasa update. Cerita pasal term dalam Forex Factory. Term banyak term apa? Masa tak banyak term apa? Ke, ke kat Canada punya terus. Sekejap, saya dah lupa ingat ni. Lajak sikit. Dia ikut timer dia. Kalau timer dia berhenti, saya pun kena tendang. Ah. Tak ada pun. Tak ada. Tak apalah. Apa-apa kamu tanya dalam grup je lah. Tak susah pun. Nanti saya jawab dalam grup. Okay, so kalau apa-apa. Okay, your guess, good question just now. Okay, oil dia ada kenapa apa kena mengena oil dengan Canada? Sebab Canada tempat proses oil. Okay, so apabila oil drop, Canada akan drop sekali lah. Sebab dia terpaksa beli pada harga yang murah. Tapi apabila oil tu naik, cun, Canada pun sengih lah. UCAT pun turun laju. Okay. So nak trade UCAT, trade time oil saja. Dia kira apa tu, dia tengah kira inventory oil tu, time tu kita trade Canada. Okay, inventory bagus, okay, inventory tak begitu tinggi, okay, Canada strong. Ataupun kamu tengok waktu OPEC, OPEC punya meeting. Kalau gold, tengok USD je lah, tengok USD lah. Takkan nak tengok Bitcoin lah. Okay, so kalau gold, fokus kepada USD. Apa-apa sebenarnya, everything yang kita trade, fokus kepada USD. Sebab itu dia punya pairing dia. Australia pairing USD, Euro pairing USD. Okay, major tu dia pairkan kepada USD sentiasa. Okay, dan kita pun boleh buka satu chart di mana tunjuk kekuatan dan kelemahan USD overall. So kita nampak USD. This is USD sahaja ya, chart ni. So tak ada influence, bukan Euro USD, bukan GBP USD. Okay, so dari sini lagi bagus. Kamu boleh nampak clear picture ke mana USD nak pergi. Dan selalu update pasal news USD lah. Okay, so macam minggu ni ada FOMC. So FOMC tu sangat-sangatlah penting sebab kita nak tahu apa yang mungkin